Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia kepada semua rakan-rakan media. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana hari ini kita telah pun mengadakan satu mesyuarat tengkuasa bersama antara saya, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Sumber Manusia, Co-Chair mengenai pengurusan pekerja asing. Kita semua ahli-ahli mesyuarat, ramai daripada kementerian-kementerian lain bersama, ada yang secara fizikal, ada juga kita lakukan secara maya. Akhirnya kita dapat membuat beberapa keputusan untuk kita jelaskan kepada semua pada petang ini. Pada hari ini saya lakukan mesyuarat yang kali pertama untuk tahun ini, the co-chair kali pertama untuk kita laksanakan pada tahun 2020. Kita telah bersetuju dengan cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk menangguhkan pelaksanaan multi-tier levy dari 1 Januari 2021 yang telah pun diluluskan dalam mesyuarat yang lepas. Kali ini kita tangguhkan sehingga 1 Julai 2021. Langkah ini diambil adalah kerana setelah kita lihat dari segi impak pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan pertumbuhan industri dan membantutkan operasi perniagaan. Jadi mesyuarat memutuskan supaya kadar levy dalam multi-tier levy bagi setiap sektor dikaji semula bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya kelak. Selain itu, mesyuarat juga telah pun membincangkan cadangan untuk menutup penggajian pekerja asing bagi subsektor beku logam dan barang lusuh dan kitar semula. Jadi penggajian pekerja asing bagi sektor ini kita tutup, dan dalam waktu yang sama pemberhentian pekerja asing yang masih lagi ada pas bekerja, kita bagi hanya setakat tempoh 3 tahun. Selepas 3 tahun tidak lagi dibenarkan untuk mengambil pekerja-pekerja asing. Mesyuarat juga telah bersetuju supaya penggajian pekerja asing bagi tukang emas dipertimbangkan. Kali ini sebagai untuk mendapat pas lawatan ikhtisas atau professional visit pass sahaja. Tidak lagi di peringkat expat, tetapi hanya setakat professional visit pass yang bertujuan untuk melatih tukang-tukang emas tempatan. Untuk kita pastikan supaya pas ini tidak ada lagi warga asing yang diperlukan untuk menjadi tukang emas. Kerana kita percaya, kita juga boleh melalui perbincangan dengan Kementerian Sumber Manusia, kita percaya, kita yakin bahawa anak-anak tempatan juga boleh menjadi tukang emas yang lebih mahir di masa hadapan. Seterusnya, KDN telah pun membuat satu kajian semula mengenai dasar penggajian expat dengan kerjasama strategik Talent Corp daripada Kementerian Sumber Manusia dan Malaysian Digital Economy MDEC. Semakan dan kajian terakhir akan kita lakukan dan insya-Allah akan kita telah pun dimulakan pada 20 Disember. Ini 20 Disember 2016. The last one yang kita telah kajikan. Maka sebab itu kita nak lakukan semula, nak memastikan segala peruntukan penggajian expat ini kita akan pertingkatkan. Because the last time yang kita buat kajian was in 2016. Kita tidak mahu, dulu kita ada tier expat 1, 2 dan 3. Yang kumpulan 3 ni contoh, expat kita namakan gaji RM3,000, and I think it is not fair for Malaysian to call them expat. So kita akan buat kaji semula. Mesyuarat secara dasarnya bersetuju meneliti cadangan supaya majikan dari kalangan syarikat-syarikat besar dibenarkan untuk membiayai kos penghantaran pulang
pendatang asing tanpa izin yang berada dalam tahanan depo, dan sebagai ganti kita berikan kota penggajian pekerja kepada mereka yang baru. Kita bersetuju untuk melihat semula akan cadangan ini. Kita nak meneliti supaya kalau kita rasa baik, kita dapat mengurangkan kos tahanan dalam depo. Jadi kita lantik contoh majikan yang besar-besar, contohnya Samdabi, they need more workers. Why can't they choose from the depo? Salahnya yang dalam depo ni yang boleh bekerja taklah semua yang ada dalam depo, peratusannya agak kecil daripada tahanan yang ada. So now you want to reduce the cost, you come, you take one, you send one, I allow you to bring one. Itulah persetujuan yang kita buat tadi dan akan saya bentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri nanti. Akhirnya mesyuarat juga telah mengambil maklum mengenai perkara-perkara berikut: status plan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin, berapa yang telah pun kita luluskan, kajian menyeluruh situasi buruh di sektor peladangan sawit Malaysia, pengecualian periklanan, kekosongan, ini semua tentang jawatan-jawatan ini kita bincangkan bersama di portal My Future Jobs bagi ekspat, pegawai dagang dan semua yang diperlukan. Dan akhirnya kita ambil maklum tentang penguatkuasaan yang dilakukan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Itulah yang telah kita bincangkan bersama, dan ada lagi beberapa perkara yang mungkin ingin diketengahkan oleh sahabat saya, Datuk Seri Saravanan, Menteri Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri selaku co-chair. Memandangkan hampir semua keputusan telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat co-chair, cuma saya nak ingatkan setelah kita menangguhkan pelaksanaan multi-tibia yang dipersetujui sebelum ini untuk 1 Januari 2021 ke Julai 1 Julai 2021, dan akibat keputusan ini dengan dalam tempoh penangguhan ini, saya dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri ingin menyuruh kepada pihak industri untuk menstrukturkan semula perniagaan, terutamanya dari aspek tenaga kerja, dengan memberi keutamaan kepada employability, pekerja tempatan. Ini salah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Kita lihat daripada segi kedudukan kadar pengangguran, walaupun bulan Mei kita telah mencatat 5.3% kadar pengangguran, tetapi dengan usaha-usaha kerajaan mengadakan pelbagai strategi dengan memperkenalkan subsidi upah, hiring insentif dan kepelbagaian, maka kita sempat kurangkan daripada 5.3% ke 4.6%. Maka dengan adanya pendekatan baru memberi keutamaan kepada employability, pekerja tempatan, saya percaya kita sama-sama membantu untuk mengurangkan kadar pengangguran di negara kita, dan juga mengoptimumkan insentif-insentif kerajaan ke arah peralihan kepada intensif berdasarkan otomasi, dan juga mengoptimumkan pelaksanaan plan rekalibrasi parti khususnya bagi industri bersifat 3D. Dan seterusnya saya juga ingin memaklumkan status program rekalibrasi parti tenaga kerja sehingga 26 November 2020. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menerima 134 permohonan majikan melibatkan 19,734 permohonan menggajikan pekerja asing. Perincian permohonan mengikut sektor adalah seperti berikut. Sektor pembinaan, jumlah permohonan adalah sebanyak 76 permohonan yang melibatkan 6,470 pekerja asing. Sektor perkilangan, 34 permohonan melibatkan 9,292 permohonan. Sektor perladangan sebanyak 7 permohonan melibatkan 3,619 permohonan, dan akhirnya sektor pertanian melibatkan 17 permohonan melibatkan 353 pekerja asing. Dan keseluruhan permohonan kita terima adalah sebanyak 134 permohonan yang melibatkan 19,734 pekerja asing. Majikan-majikan yang ingin menyertai program ini boleh berhubungi
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia untuk maklumat lanjut. Program ini bertujuan untuk membantu industri yang terkesan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dan meneruskan kelangsungan operasi perniagaan. Sekali lagi saya ingin menyeru kepada semua majikan agar sentiasa mematuhi undang-undang. Kalau kita lihat hari ini pendekatan Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri bukan saja hanya mengatasi masalah pekerja asing, tetapi pada masa yang sama kita perlu mensyorkan warga Malaysia bahawa kerajaan mampu untuk mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Ini bukan soal hanya pekerja asing. Ini melibatkan keseluruhan taraf kewangan, kelembapan ekonomi dan juga kita harus mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Maka saya percaya dengan adanya satu strategic partnership di antara saya percaya ini juga kali kita adakan satu strategic partnership di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia supaya sama-sama memikul beban untuk mengurangkan kadar ekonomi, kadar pengangguran dan juga mengatasi kelembapan ekonomi negara kita. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dato' Seri. Sesi soal jawab akan dibuka. Mohon untuk rakan media untuk mengemukakan soalan dalam lingkungan taklimat yang telah disampaikan. Dan sekolah ini persilakan. I have a question for Dr. Sri Hamzah. You are going to table it to the cabinet tomorrow on allowing government to sponsor the repatriation of legal immigrants? Yeah, it's all depend whether tomorrow or next week. But our position when we discuss about this matter, we believe that be one of the ways that can help the industry players to do a fast track, making sure that they can bring foreign workers from the other side, from other countries. The real problem here is about pandemic COVID-19. We do not want to bring those people who have COVID-19 to come here, so we've got to make sure they follow the SOP, which is being tabled every day by our Minister Datuk Sri Ismail Sabri. So they are not required to take orang yang dekat depo lah? No, we have some. So maybe out of let's say 20,000 in the depot, it's only about 15% that can be used, yang tenaganya boleh digunakan. Yang lain itu ada masalah-masalah yang mungkin kita tidak benarkan bekerja semula dalam negara. So that one we should send them back. And for those, the big companies who are willing, if they want it fast, they take that one, send them back, we'll allow them a replacement, 1 for 1. So it's 1-to-1 ratio? 1-to-1 ratio at the moment. What we discussed today is 1-to-1. Kita kena faham mereka yang kita tangkap dalam depo ni macam-macam jenis orang yang kita tangkap. Satu tangkap yang menyalahi undang-undang immigration. Yang menyalahi undang-undang immigration seperti duduk lama, itu semua boleh kita benarkan bekerja semula. Tapi ada yang menyalah kerana mencuri contoh. I don't think we should allow those people yang mencuri bekerja semula. This is the kind of persons yang kita kena agih-agihkan, kategori yang mana boleh kerja semula dan mana kategori yang mesti kita hantar balik. Satu, kadang-kadang kalau bila kita tangkap mereka ni ada family. Jadi bila ada family, ada yang ada kanak-kanak and all that. So I don't think we want them to work here in this country. We should send them back. Itu semua adalah sebab-sebab yang terpaksa kita hantar mereka pulang daripada membenarkan duduk di dalam negara dan mencari pekerjaan di sini. So yang you nak close the foreign employment on the subsector tu, is it with immediate effect? Yang mana? Yang apa tu nak tutup Logam tadi. Sebenarnya ini sektor ini sudah dibekukan lama. Cuma kita nak maklumkan mereka yang masih lagi bekerja ni, dia akan hanya tempoh 3 tahun saja. Akhir selepas 3 tahun, no more. So it's 3 years from now lah. 3 years from now. Now. Habis 3 tahun, dia tak boleh lagi nak
memperbarui PLKS dia tu, lesen untuk kerja sementara di sini. Pekerja warga asing ini, saya tahu you nak tanya ni, saya dah bersedia dengan angka ni. India 1540, Bangladesh 676, Indonesia 285, Nepal 208, Myanmar 129, lain-lain 93, jumlah hanya 2,931. Mereka yang ada ni 2,931 tidak akan kita benarkan sambung pekerjaan lagi. Sektor ini sebenarnya adalah satu sektor di mana pekerja tempatan lebih ramai daripada pekerja asing. Pekerja asing tadi hanya 13.9% daripada jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhan 21,154 orang untuk sektor ini. Dan jumlah pekerja tempatan 18,223 bersamaan 86.1%. That's the reason that I think we should stop them from coming and take over, kerana ramai pekerja-pekerja tempatan boleh melakukan pekerjaan ini. Kalau macam dia punya permit ends next year, so dia tak boleh renew lagi? Tak boleh renew lagi, tak boleh digantikan. Bukan hanya tak boleh renew, tak boleh digantikan lagi. Jadi ada yang masih lagi yang tempoh dia lebih kurang 2,5 tahun, macam itulah lebih kurang. Okey. Soalan terakhir. Kita telah menjalani siasatan dan rawatan di beberapa tahapan, bukan saja di Top Glove tetapi pelbagai syarikat pembuatan dan juga pembinaan. Dan dalam masa terdekat, Jabatan Tenaga Kerja akan mengumumkan jumlah kompon yang dikeluarkan dan jumlah denda dan jumlah syarikat yang telah terlibat. Saya telah umumkan kita tidak pilih kasih mana-mana syarikat yang tidak mematuhi Akta 446, Jabatan Tenaga Kerja akan mengambil tindakan. Sebab kita dah lihat setakat ni 2 syarikat besar kita telah mengambil tindakan. Maka it's only fair we take the semua action on everyone. Maka tiada pilih kasih. Kita akan menguatkuasakan sistem perundangan yang sedia ada. Alright, terima kasih. Okey. Assalamualaikum.